Okay, bentuk dasar keuangan yang kedua adalah dasar keuangan kualitatif. Okay, dasar ini adalah dasar bank pusat mempengaruhi dan mengawal bentuk pinjaman dan pelaburan bank-bank perdagangan. Okay, maksudnya bila kerajaan kawal bentuk pinjaman, ia akan menyebabkan pinjaman itu boleh bertambah ataupun berkurang. Okay, jadi bila pinjaman bertambah, maka penawaran wang akan meningkat. Manakala jika pinjaman itu berkurang, maka penawaran wang akan berkurang. Okay, jadi kawal bentuk pinjaman ini akan menyebabkan kerajaan dapat kawal penawaran wang dalam ekonomi, seterusnya dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi ke arah mencapai kestabilan tingkat harga umum dan juga guna tenaga penuh. Okey, jadi alat dasar keuangan yang pertama adalah kawalan kredit terpilih. Okey, jadi cara yang kerajaan buat adalah mengawal keperluan margin. Mengawal keperluan margin. Okey, mengawal keperluan margin ini adalah salah satu cara kerajaan mengawal pinjaman yang dilakukan oleh pelanggan bank untuk membeli untuk tujuan spekulasi. Maksudnya pelanggan pinjam duit untuk beli saham. Okey, jadi mengawal keperluan margin. Contoh, okey, harga saham RM5,000. Okey, jika keperluan margin 30%, maksudnya pelanggan tersebut perlu sediakan 30% duit sendiri daripada harga saham tersebut. Okey, contoh, bila 30%, jadi 30% kita darab dengan 5,000, so pelanggan perlu sediakan 1,500 duit sendiri dan hanya 3,500 sahaja yang boleh dipinjam daripada bank untuk beli saham. Jika keperluan margin itu ditingkatkan kepada 40%, maksudnya 40% kita darab dengan 5,000, jadi pelanggan perlu sediakan duit sendiri sebanyak 2,000 dan hanya 3,000 sahaja yang boleh dibuat pinjaman untuk beli saham. Okey, jadi kat sini kita tengok bila keperluan margin itu ditingkatkan, bank dapat kurangkan pinjaman sebanyak 500. Okey, kalau dulu dia pinjam sebanyak 3,500 sebab keperluan margin cuma 1,500. Sekarang ni dia pelanggan cuma boleh pinjam sebanyak 3,000. Keperluan margin 2,000, duit sendiri 2,000. Jadi daripada sini jumlah pinjaman itu telah dapat dikurangkan sebanyak 500. Jadi penawaran wang dalam ekonomi akan berkuranglah sebanyak pengurangan dalam pinjaman itu tadi. Okey, jadi jika keadaan inflasi, so bank pusat akan tingkatkan keperluan margin. Okey, tingkatkan keperluan margin, jadi pinjaman akan berkuranglah. Bila pinjaman berkurang, penawaran wang akan berkurang. Okay, jadi bila penawaran wang berkurang, dia akan berkait dengan AE, di mana AE akan jatuh dan seterusnya AD akan jatuh dan harga akan jatuh. Jadi masalah inflasi akan dapat dikurangkan ataupun diatasi. Jika keadaan pengangguran, okey, keadaan pengangguran, bank pusat akan kurangkan keperluan margin. Okey, jadi bila dikurangkan keperluan margin, pinjaman boleh buat pinjaman banyak. So pinjaman akan meningkat. Bila pinjaman meningkat, maksudnya penawaran wang akan meningkat dan perbelanjaan agregat akan meningkat.
Bila perbelanjaan agregat meningkat, AD akan meningkat. Jadi, pengeluar akan tambahkan keluaran. Okey, bila tambahkan keluaran, perlukan guna tenaga, kan? Okey, perlukan guna tenaga akan meningkat. So, masalah pengangguran akan berkurang. So, itu adalah kawalan kredit terpilih. Kawal pinjaman pengguna untuk membeli saham. Okey, so yang kedua kita tengok mengawal kredit ansuran. Kredit ansuran ni maksudnya pengguna beli barang secara ansuran. Okey, jadi beli barang secara ansuran maksudnya pengguna akan buat pinjaman. Pengguna akan buat pinjaman. Maksudnya nak beli barang secara ansuran, buat pinjaman. Okey, jika nak tingkatkan pinjaman, nak banyakkan supaya orang pinjam, jadi kerajaan ataupun bank pusat boleh arahkan bank perdagangan supaya longgarkan syarat-syarat pinjaman. Tak perlu tak perlu bayar pendahuluan yang banyak ataupun panjangkan tempoh bayaran balik. Okey, panjangkan tempoh. Kenapa jadi macam ni? Allah. Okey, yang kedua adalah mengawal kredit ansuran. Kredit ansuran ni maksudnya pengguna beli barang secara ansuran. Jadi nak beli barang secara ansuran ini pengguna akan buat pinjaman melalui bank. Jadi untuk mengawal ni, bank pusat mempunyai kuasa untuk mempengaruhi kegiatan pembelian barangan melalui pinjaman. Okey, jika nak tingkatkan pinjaman untuk pinjaman untuk beli barang secara ansuran. Okey, jadi cara dia adalah bank pusat akan minta bank perdagangan untuk longgarkan syarat-syarat pinjaman. Okey. Contohnya nak beli kereta, bayaran pendahuluan sikit. Bayaran pendahuluan yang rendah. Okey. Lepas tu tempoh bayaran balik yang panjang. Maksudnya buat pinjaman nak beli kereta boleh bayar dalam tempoh maksimum 9 tahun. Bayaran pendahuluan sikit. Jadi ramailah yang boleh buat pinjaman untuk beli secara ansuran. Okay, bila ramai buat pinjaman, maksudnya pinjaman akan meningkat, akan menyebabkan penawaran wang akan meningkat. Dan seterusnya AE akan meningkat, AD akan meningkat dan pengeluaran akan meningkat, guna tenaga akan meningkat dan pengangguran akan dapat dikurangkan. Okey, jadi longgarkan syarat-syarat pinjaman itu untuk kredit ansuran ni adalah bertujuan untuk mengatasi masalah pengangguran. Okey, tapi sebaliknya jika kerajaan nak kurangkan pinjaman, okey, supaya pinjaman tu dapat dikurangkan, jadi dia ketatkan syarat pinjaman untuk beli secara kredit tu tadi, secara ansuran tu tadi. Contoh, bayaran pendahuluan tinggi. Okey, tempoh bayaran balik yang pendek. Okey, bila pendek, contohnya 5 tahun je, jadi bayaran bulanan tu akan jadi tinggi.
bayaran pendahuluan pun tinggi. Jadi tak ramai yang mampu untuk beli secara ansuran sebab kena bayar tinggi. Okey, jadi apabila pinjaman rendah, penawaran wang akan jadi kurang. Dan ini akan beri kesan kepada AE, beri kesan kepada AD, dan seterusnya P akan jatuh. Jadi masalah inflasi akan dapat dikurangkan. Okey, jadi bila ketatkan syarat pinjaman, ini tujuannya untuk atasi masalah inflasi. Bila longgarkan syarat pinjaman, tujuannya untuk atasi masalah pengangguran. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga adalah kawalan gadai janji. Okey, yang tadi kredit ansuran maksudnya nak beli barangan melalui pinjaman. Sama juga dengan kawalan ke atas gadai janji. Ini juga untuk pengguna buat pinjaman tapi untuk membeli aset tetap secara gadai janji. Contoh dia nak beli rumah. Okey. Jadi kalau dia nak kurangkan pinjaman, so ketatkan syarat gadai janji. Okey, bila ketatkan syarat gadai janji seperti menaikkan bayaran pendahuluan, jadi ini tidak menggalakkan orang ramai untuk buat pinjaman untuk beli rumah tu tadi. Okey, jadi yang ini tujuannya untuk atasi inflasi. Okey, jadi bila diketatkan syarat gadai janji, pinjaman akan berkurang. Okey, bila pinjaman berkurang, prosesnya macam tadi, pinjaman jatuh, tak ramai yang mampu untuk buat pinjaman dan sebab syaratnya dah semakin ketat. Jadi MS akan jatuh, AE akan jatuh dan seterusnya P akan jatuh. Maka inflasi akan makin kurang. Okey, sebaliknya jika nak tingkatkan pinjaman, nak bagi orang pinjam banyak, longgarkan syarat gadai janji. So, bayaran pendahuluan sikit. Jadi, bila bayaran pendahuluan sikit, ramailah yang mampu untuk beli aset tetap tadi. Jadi, akan menyebabkan pinjaman akan meningkat. Jadi, prosesnya macam tadi. Pinjaman meningkat, penawaran wang akan meningkat, menyebabkan perbelanjaan agregat akan meningkat. Dan seterusnya, pengeluaran akan meningkat dan guna tenaga akan meningkat. Jadi, masalah pengangguran akan makin kurang. Okey, itu kawalan ke atas gadai janji dan seterusnya adalah arahan khas. Arahan khas ini adalah Bank Pusat dia keluarkan arahan untuk minta bank-bank perdagangan memberi keutamaan pinjaman kepada sektor-sektor tertentu seperti sektor pertanian yang terlibat dalam pengeluaran makanan dan perusahaan kecil dan sederhana. Maksudnya, arahan khas Bank Pusat supaya bagi pinjam kepada sektor-sektor tertentu. Okey, jadi tak semua sektor yang dapat buat pinjaman. Jadi ini akan menyekat pinjaman dalam ekonomi supaya tidak naik terlalu tinggi dan seterusnya menyebabkan penawaran wang meningkat dan mendatangkan masalah inflasi. Okey, untuk pemwujudan moral pula, Bank Pusat memujuk bank-bank perdagangan bekerjasama dengan pihak berkuasa supaya aktiviti bank perdagangan selaras dengan kehendak kerajaan untuk menjayakan dasar-dasar tertentu. Pemwujudan moral. Kerajaan pujuk bank-bank perdagangan untuk bagi kerjasama dengan dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan. So, itu adalah 5 jenis
dasar keuangan kualitatif yang digunakan oleh kerajaan untuk mengawal pinjaman dan pelaburan yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan.